Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita bertemu sekali lagi dalam Temu Minda. Saudara, kita berada dalam dunia digital. Semakin hari, semakin ramai orang menggunakan pelbagai teknologi digital, menggunakan pelbagai peranti. Hampir setiap masa, ada sahaja orang yang berada dalam talian. Rakyat Malaysia berada dalam talian sekitar 5 hingga 12 jam sehari bagi setiap orang purata menggunakan internet, menggunakan telefon bimbit dan sebagainya. Sambil kita berada dalam alam digital ini, kita juga harus peka yang kita juga berhadapan dengan satu masalah baru, masalah keselamatan non-tradisional, iaitu masalah keselamatan cyber. Setiap tahun, pada hari kedua, minggu kedua di bulan kedua. Dan pada tahun ini ia jatuh pada 9 Februari, seluruh dunia menyambut Hari Keselamatan Internet. Dan bagi edisi Malaysia pada 9 Februari ini, temanya ialah etika cyber. Soalnya sejauh manakah kita di Malaysia bersedia dari segi keselamatan cyber? Itu mauduk perbincangan pada malam ini dan saya ada dua set panel pada malam ini dan untuk memulakannya saya mengalu-alukan dua orang tokoh. Yang pertama Dr. Kavita Muti yang merupakan Ketua Pegawai Strategi Intellis Tech Services dan yang kedua saudara Philip Ling, Ketua Bahagian Kelestarian Digi Telecommunications. Jadi selamat datang Dr. Kavita dan saudara Philip. Saya nak mula dengan ladies first, Dr. Kavita. Selamat petang, Datuk. Ya, selamat petang. Orang bercakap tentang keganasan alam cyber, amalan-amalan jelik, orang berkongsi benda-benda lucah, menggunakan kata-kata yang tidak sesuai dan sebagainya. Dan baru-baru ini kita dikejutkan dengan SolarWinds, suatu perkara yang mengejutkan kerana dia menggodam beberapa laman sesawang yang besar di negara besar yang melibatkan kementerian-kementerian dan agensi besar. Sebenarnya keselamatan cyber ini seserius mana, Doktor? Datuk, satu soalan yang mengejutkan kepada saya kerana nak tahu keseriousnya, if you want to know how serious is this cyber threat, it can be more serious than what we are facing the pandemic punya attack sekarang lah, COVID-19 ya. Dalam masalah COVID-19 sekarang kita kehilangan nyawa, tapi dalam seriousness of the cyber attack, the vulnerabilities memang terlalu mendalam. Kita nak measure to what extent sebab ada yang kita kehilangan nyawa, impact to the economy pun ada, kehilangan perniagaan, tiada kesinambungan perniagaan disebabkan cyber attack pun ada. So ini adalah satu masalah yang lebih mendalam lagi daripada apa yang kita dapat membayangkan sekarang. Memang serius, Datuk. Ini termasuk bully cyber? Termasuk cyberbully. Cyberbully adalah satu perkara yang tidak perhatikan langsung. Kalau kita nak tengok, dulu kita nak bully orang kita dekat padang sekolah, Datuk. Tapi dekat sekarang, kita tak perlu pergi ke padang sekolah lagi. Kita punya padang adalah laman cyber sekarang. Kita pakai WhatsApp, social media telah menjadi satu laman ataupun satu tempat padang untuk kita bully each other. Tetapi yang itu datang dengan emotional, iaitu saya ada niat untuk membalas dendam atau untuk menyakitkan hati orang lain ataupun untuk memberikan sesuatu impact yang negatif kepada seseorang individu tu. Jadilah cyberbully di mana cyber internet platform digunakan untuk bully pelajar ataupun remaja. Ya. Saudara Philip, dalam pengalaman saudara tentu biasa dengan istilah yang dikatakan dark web
dan ada lagi satu yang disebut sebagai deep web. Kita dalam politik kita biasa dengar deep state tapi dalam dunia cyber kita dengar deep web, lepas tu kita ada dark web. Apa beza antara kedua ni? Sebelum itu kedua-dua ni sebenarnya apa? Okay, so dark web atau web gelap adalah satu ekosistem yang biasa dienkripkan, kan? Dia mengandungi pelbagai aktiviti jenayah. Kebanyakan taktik yang selalu digunakan oleh penjenayah cyber dalam dark web ini adalah untuk mencuri atau mengeksploitasi data peribadi seseorang atau organisasi. Tapi deep web is what we call an archive, kan, di mana you have pay demand movies, your bank accounts, so it's a private network, kan. Tapi untuk saya, Dato', apa yang lebih membimbangkan bukan saja sesawang gelap, tapi adalah taktik what we call surface web. Okay, surface web adalah saluran digital biasa yang kami gunakan setiap hari. SMS, email. Kami boleh nampak bahawa memang banyak penipuan jenayah dalam talian secara scammer sekarang kat surface web. Itu yang membimbangkan. Okeylah, saya ni tidaklah IT savvy sangat, Saudara Philip. Tapi saya ada saya ada email, saya ada Twitter, saya ada Insta, saya ada Facebook, saya ada WhatsApp. Macam mana saya, bagi orang biasa, bagaimana saya nak tahu kalau saya sudah mula digodam ataupun saya sudah mula expose kepada orang hack saya atau orang godam saya? Atau orang scamming, kan? Ya, atau orang scamming, ya. Ya. So, mengenal pasti jenis jenayah penipuan memang penting, kan? Kami kena faham bahawa penipu cyber akan menggunakan setiap peluang untuk mengumpan masa. Selain itu, kebanyakan scammer beroperasi secara kumpulan. Mereka akan menyasar mangsa yang dianggap senang tertarik dengan janji keuntungan atau skim cepat kaya atau manfaat, kan. Kami sering pun dengar akan scam-scam di mana penipu akan memaparkan kuasa menyamar sebagai pihak polis, pihak LHDN, kan. Dan kebanyakan modus operandi ini melibatkan ancaman pendakwaan, peras ugut, desakan tekanan. Taktik keji ini menyebabkan mangsa berasa cemas, panik, kan. Apabila panik atau takut, khususnya warga tua, mereka akan mengambil tindakan terburu-buru dan biasa menanggung kerugian besar. Jadi penting untuk meningkatkan pengetahuan tentang jenis-jenis penipuan yang sering diulang, kan, yang boleh nampak di surat khabar, di social media. Jadi apa yang kami perlu sedar ialah tak kira kami tua atau muda, lelaki atau perempuan, bekerja di bandar atau di kampung, berpelajaran maupun yang bukan, semua kami berisiko untuk ditipu dengan pelbagai skim palsu ini kalau kami tak berwaspada. Jadi Dr. Kavita, ini bila yang disebutkan doktor pun sebut dan Philip pun sebut, dan antara kepakaran doktor ialah melatih organisasi dan juga individu untuk menjaga keselamatan cyber, sama ada kegunaan peribadi ataupun kegunaan organisasi. Jadi bagi rakan-rakan kita, sama ada pemimpin atau pegawai di organisasi, baik kerajaan ataupun swasta atau peribadi, apa nasihat agaknya untuk mendalami lagi soal-soal keselamatan cyber ini? Ya, Datuk. Untuk semua perniagaan termasuk agensi kerajaan, public sector ataupun private sector, yang paling penting adalah untuk semua organisasi ini mengamalkan keselamatan ataupun mengamalkan prinsip pematuhan keselamatan siber yang dalam apa yang kita kata framework, cyber security framework, ataupun dalam bahasa kita kata kerangka keselamatan siber. Ini termasuklah menjalankan penilaian termasuk security posture
assessment di mana mereka perlu melakukan satu assessment untuk mendapat tahu apa atau mengenal pasti apakah kelemahan yang terdapat di dalam sistem, di dalam network ataupun di dalam infrastruktur yang mereka telah bina untuk mengumpulkan atau menyimpan data. Data adalah satu satu aset yang penting untuk semua perniagaan termasuk kerajaan ataupun bukan kerajaan, swasta, sama ada dia MNC, bukan MNC ataupun dia SME. MNC tak perlu berapa dirisaukan, Datuk, sebab mereka tu sudah ada kerangka siber yang telah mereka menjadi satu prinsip untuk mereka mematuhinya dan juga ada dalam standard keselamatan informasi iaitu ISO 27001. Jadi apa yang lebih membimbangkan sekarang adalah SME yang tidak mengenal pasti kelemahan mereka kerana mereka tidak mempunyai kerangka keselamatan siber di dalam organisasi mereka. Lagi satu, Datuk, penguatkuasaan dasar perlindungan data adalah satu enforcement yang mereka perlukan to ensure semua data yang ada dalam organisasi mereka selamat, disimpan dengan selamat, digunakan dengan selamat. Itu adalah satu perkara yang mereka perlu ada dalam dasar perlindungan dan juga untuk keselamatan siber. So salah satu walaupun Datuk mention tadi yang saya memang organisasi kami ini menjalankan latihan kepada pegawai-pegawai. Apa yang saya realise sekarang buat masa ni sekarang, Datuk, teknikal, andaikan kita perlu melatih seseorang yang sudah berkemahiran teknikal, kita tak perlu berapa risau dengan mereka. Cuma mereka kena ada skill yang tertentu dan ability yang tertentu untuk menjaga keselamatan rangkaian mereka, untuk menjaga keselamatan data sistem mereka. Tapi apa yang merisaukan sekarang adalah pengguna, user. Kelemahan yang user ada. Sampai sekarang memang setengah organisasi itu tidak dapat mencapai kepenuhan 100% untuk melatih atau memberikan kesedaran keselamatan siber kepada semua pengguna. Itu yang paling merisaukan, satu perkara yang paling merisaukan sekarang, Datuk. Yalah, bagi pengguna biasa, katalah saya menggunakan telekomunikasi yang diwakili oleh saudara Philip. Bagaimana syarikat telco membantu dari segi penjagaan keselamatan siber mereka yang menggunakan perkhidmatan telco? Sebagai pembekal perkhidmatan akses kepada internet, kami di Digi sedar bahawa kami ada bertanggungjawab untuk memastikan pelanggan kami boleh menikmati pengalaman internet yang selamat. Tapi kami juga percaya bahawa pelanggan sendiri harus memainkan peranan mereka untuk menjaga keselamatan komuniti cyber. Ini hanya boleh dilakukan sekiranya mereka sedar akan kepentingan untuk menjadi apa kami warga digital citizen yang beretika, serta mengetahui cara-cara untuk menanangi masalah atau ancaman cyber yang mungkin mereka akan hadapi di internet. Sesiapa yang mempunyai akses kepada internet hari ini boleh menikmati pelbagai kelebihan jika digunakan dengan cara yang bertanggungjawab. Seperti untuk membayar bil, mendapat pelbagai maklumat, urusan bank dan semuanya. Ada di antara kami yang fikir amalan nilai murni dan beretika dalam hidup sebenar tiada kaitan dengan alam maya. Tetapi sebaliknya, nilai-nilai ini boleh melindungi kita dalam ruangan internet. Seperti contoh, memastikan kami melayari web yang selamat, tidak mendedahkan terlalu banyak maklumat peribadi kita di internet, memastikan amalan sikap hormat menghormat, mematuhi undang-undang dan melaporkan sebarang keraguan atau salah guna internet kepada pihak berkuasa. Dr. Kawita, apakah agaknya addiction, ketagihan, ketagihanlah ya. Bila ketagih itu maknanya tak boleh lepa, mesti menggunakan apa-apa saja platform. Apakah ketagihan juga boleh
membawa kepada tak sedar yang dia sebenarnya terbuka kepada ancaman keselamatan cyber ni? Memang betul. Memang padat betul. Sebab ketagihan ini kan Datuk, sebagai orang yang isap rokok memang susah nak lepaskan lah, because dia orang sudah used to it. Tangan mesti ada. They have to inhale the smoke. So the same thing apply to apa yang dikatakan tadi, the digital citizen. They think they are becoming a digital citizen, tapi mereka yang menggunakan social media tu expose-nya terlebih daripada dalam alam maya ni, terlebih daripada in the real world. So ketagihan seperti bangun pagi, saya kena update, masak apa, update pergi mana, update duduk dengan siapa, saya nak update di mana tempat saya sekarang. Semua maklumat yang tidak diperlu share kepada whole world telah they expose. So yang itu untuk mendapatkan validation yang semua orang ini tahu apa yang saya buat, untuk mendapatkan attention daripada viewer yang tengah menjadi saya punya follower. Dan ketagihan ini juga memberikan mereka satu ketenangan selepas mendapat like dan komen yang lebih banyak. So ini adalah satu gangguan dari segi fizikal mental, Datuk, sebenarnya, because saya nak dapatkan pengesahan daripada follower saya. Bukan nak kata saya memberi maklumat yang diperlukan, maklumat ataupun satu informasi yang saya sharekan ini ada membawa kebaikan kepada viewer. Kalau saya memamparkan maklumat tersebut ataupun informasi yang diperlukan, misal kata untuk SPM student, saya nak share tips exam. So then everybody viewing it, liking it, it's okay. Benda-benda macam tu, pendidikan, memberikan kesedaran, itu tak apa. Okay. Tapi yang ketagihan ini lebih teruk, Datuk, sebab ini nak dapatkan validation, pengesahan saya ada follower saya suka apa yang saya buat, tengok apa yang saya sedang melakukan seperti kegiatan hari-hari. Okay. So it is extreme ketagihan, Datuk. Okey, terima kasih. Saya ucap terima kasih kepada Dr. Kavita dan saudara Philip. Saya kena beralih kepada set panel saya yang kedua, dan saya ada orang kuat saya daripada Cyber Security Malaysia, CEO-nya Datuk Dr. Amiruddin Abdul Wahab, dan ini anak muda Brandon Murray, merupakan pelajar yang akan mengambil SPM pada 22 hari bulan Februari ini. Pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Abu Bakar, SABS, Kuantan, Pahang, yang merupakan pembentang terbaik pertandingan wacana keselamatan ICT Kebangsaan 2019. Jadi terima kasih Dato' Amir dan juga Brandon. Dato' Amir, tadi Dr. Kavita dalam presentation dia ada sebut tentang keselamatan data peribadi. Sejauh manakah kita di Malaysia ini? Saya tahu ini benda yang kita dah bincang selalu, dan ini antara perkara yang menjadi tumpuan CSM juga. Sejauh mana keselamatan data peribadi kita, Datuk? Terima kasih YB Datuk. Di Cyber Security Malaysia, kita bekerjasama rapat dengan satu lagi jabatan, iaitu Jabatan Perlindungan Data Peribadi, dalam konteks untuk melindungi data-data kita. Dan Cyber Security Malaysia, kita menawarkan pelbagai perkhidmatan keselamatan cyber dalam konteks responsif dan juga preventif, ya, untuk mencegah daripada kebocoran data dan melindungi keselamatan data melalui pengukuhan keselamatan sistem keselamatan ICT. Jadi ini antara aktiviti-aktiviti yang kami tawarkan dalam membantu memperkukuhkan dan menyelamatkan keselamatan data kita. Dan di Cyber Malaysia juga kita ada pusat bantuan Cyber 99, di mana jika berlaku apa-apa insiden, pihak netizen dan pengguna-pengguna data boleh melaporkan kepada kami di cyber999@cybersecurity.my
ataupun call di 1-300-88-2999. Ya. Beberapa bulan yang lepas kita dikejutkan, kita di Malaysia tak terkena sangat, tapi ada kuasa besar, negara kuasa besar dikejutkan dengan SolarWinds, dan kita baru-baru ini dikejutkan dengan Ops Wake Up. Boleh Datuk tolong cerita sikit? Saya pun dah baca-baca, rasanya faham sikit sangat lagi tentang Ops Wake Up 21 ni. Okey. Ancaman cyber ni, YB, adalah merupakan satu fenomena yang berlaku setiap hari sebenarnya di seluruh dunia. Dan dia boleh digunakan pelbagai cara lah, sampai melalui contohnya serangan melalui dipanggil rantaian ataupun supply chain. SolarWinds itu adalah contoh serangan cyber kepada supply chain system. Manakala Ops Wake Up adalah merupakan salah satu contoh insiden yang menyentuh tentang aspek pencerobohan ataupun penggadaman. Jadi alhamdulillah secara umumnya di mana-mana benda itu walaupun berlaku, dan di dalam negara pun kita sebenarnya dalam keadaan terkawal dan kita tidak perlu panik. Di sinilah yang penting ialah kita semua warga digital mengambil tanggungjawab sama-sama melindungi diri kita daripada ancaman ini dengan memperlekapkan diri kita dengan asas-asas keselamatan cyber, supaya kita mengetahui ancaman-ancaman yang ada dan bagaimanakah etika, bagaimanakah cara-cara untuk kita melindungi diri kita daripada ancaman cyber tersebut. CSM menganjurkan suatu pertandingan yang sangat menarik, iaitu apa yang dipanggil Pertandingan Wacana Keselamatan ICT Kebangsaan daripada tahun 2013. Dan pemenang tahun yang terakhir ialah SABS, Kuantan dan Brandon. Tahniah Brandon, pembentang yang terbaik. Sekarang ni terima kasih, YB. Ya, sekarang nak berhadapan dengan peperiksaan, tapi saya tak nak tanya soalan SPM. Yang saya nak tanya ialah bagaimana orang muda menjaga saudara sendirilah dengan teman-teman nak memastikan keselamatan cyber, tak kiralah daripada dibuli atau digodam atau kena scammer dan sebagainya. Terima kasih, YB. Jadi, from my perspective, through Nixet and what I have learned is ada banyak scammers, banyak harm dan dangers out there on the internet. Jadi, as young people who use the internet a lot, we have to educate ourselves on how scammers work, how cyberbullying works, and when we understand truly the reason why all of this happens, we are able to not take it as seriously. And as digital citizens who use the internet a lot, we are able to improve our ethics and how we use the internet. Jadi sebelum saya sertai pertandingan Nixet, ada banyak perkara yang I myself do that I didn't realize were wrong. So when I joined Nixet dan dengar ceramah-ceramah daripada expert-expert, saya dapat fahami apa impak negatif dan kesan-kesan negatif of my actions that I previously did not understand. Mm-hmm. Dalam presentation yang Brandon buat semasa forum itu ataupun semasa wacana itu, apa yang Brandon ketengahkan? So for our finals, the topic was about cyber positivity. So bagaimanakah kita nak spread positivity di atas talian, especially in the toxic culture of Twitter and Instagram. It can get very toxic, especially with issues like cyberbullying, which is so normalized nowadays. So we found that the best way is through friends, through peers. Sebab apabila kita ada ceramah di sekolah atau
program di sekolah, or even if we learn it in pendidikan moral and such, although we learn and we faham that the things that we are doing are wrong, it doesn't necessarily mean that we are going to carry it out. It doesn't necessarily mean that we are going to change our ways. So the best way is through friends. Sebab as remaja, we understand that our biggest influences are our friends, not our parents, not our teachers. It's through our friends. So to create that positive cycle, we need to start within our friendship communities and within our students themselves. Dato' Amir, CSM ada banyak program termasuk mendidik masyarakat. Kalau bolehlah sambung yang disebutkan oleh saudara Brandon tadi. Sebab saya faham walau macam mana pun kita ada undang-undang berita palsu lah, undang-undang apa pun, tetapi akhirnya ialah soal dari diri kita sendiri itu. Bagaimana CSM menjalankan program-program latihan pendidikan ini? Terima kasih YB. Di Cybersecurity Malaysia memang kita ada menganjurkan pelbagai program khususnya untuk meningkatkan kesedaran tentang keselamatan cyber. Dan dalam konteks remaja, contohnya tadi Brandon menyebut tentang masalah golongan remaja. Kita ada buat program bersama dengan Kementerian Pelajaran Malaysia. Contohnya pada 2016 dan 2017 kita pernah mengadakan program kajian asas keselamatan cyber kebangsaan, di mana kita buat survey dan kita buat study dengan lebih kurang 9,280 pelajar dari seluruh Malaysia, merangkumi pelajar di sekolah rendah dan sekolah menengah. Dan kajian itu dapatan daripada kajian tersebut, kita mendapati bahawa terdapat 4 isu ataupun ancaman cyber yang dikenal pasti berlaku pada golongan remaja, iaitu ketagihan internet seperti yang disebut tadi, dan juga bully cyber, jenayah cyber dan juga media sosial. Jadi ini adalah 4 dapatan yang kita dapati daripada kajian kesedaran keselamatan cyber tersebut. Hasil daripada itu dan susulan daripada situ, kita bekerjasama sekali lagi dengan Kementerian Pelajaran untuk membangunkan modul untuk memberikan kesedaran kepada golongan remaja, khususnya pelajar sekolah rendah dan menengah. Dan dari situ terhasillah beberapa modul yang kita panggil modul kesedaran keselamatan cyber kebangsaan atau MKKSN, yang mana dikenal pasti ada 6 topik yang kita akan fokus, iaitu adab di dalam talian, media sosial, keselamatan internet, bully cyber, keseimbangan masa di dalam talian, dan juga kewarganegaraan digital. Selain itu, di Cybersecurity Malaysia kita ada banyak mengadakan ceramah yang kita panggil Cybersecurity Awareness Talk, yang mana kita fokuskan kepada isu-isu dan ancaman di alam maya, amalan terbaik, juga menyentuh tentang apakah tips-tips yang terbaik dalam kita menangani isu-isu cabaran cyber ini. Pada masa yang sama, bagi mempelbagaikan kaedah penyampaian, kita juga mengadakan program yang kita panggil seperti yang kata tadi, Wacana NICSET, itu Wacana Keselamatan ICT Kebangsaan, yang mana pelajar-pelajar sekolah daripada seluruh Malaysia berwacana dan memfokuskan pelbagai topik, buat kajian dan berdebat dan diskurs berwacana mengenai isu-isu, yang mana pada kali terakhir kita anjurkan pada Brandon adalah merupakan pemidato terbaik ketika itu. Dan selain itu, kita juga ada program kita panggil Cyber Quest. Dia macam Explorers, di mana di situ akan ada kuis-kuis tentang keselamatan cyber. Kita ada juga program tentang Cyber Ambassador dan juga Cyber Mentor. Jadi ini antara beberapa pelbagai program yang kita anjurkan di bawah umbrella program dipanggil Cyber Safe, iaitu Security Awareness for Everyone. Dan pada Februari ini kita juga sambut satu lagi acara di bawah Cyber Safe ini, iaitu Safer Internet Day atau Hari Keselamatan Internet, seperti mana yang YB sebut, disambut pada hari kedua, minggu kedua dan bulan kedua setiap tahun oleh 170 buah negara seluruh dunia sejak 2004. Dan di Malaysia kita sambut pada 2010 yang diterajuk oleh Cybersecurity Malaysia.
Ya. Terima kasih Datuk Dr. Amir, terima kasih Brandon. Kami doakan kejayaan cemerlang dalam peperiksaan SPM, insya-Allah. Dengan teman-teman, kirim salam dekat teman-teman di SABS. Dan saudara, malam ini kita bincang sebenarnya agak meluas daripada pelbagai sudut tentang keselamatan cyber, tetapi pokok pangkalnya kita harus ada etika. Undang-undang, peraturan ini insya-Allah lah kami di pihak kerajaan akan cuba melaksanakan sebaik-baiknya, tetapi akhirnya ialah pada diri kita sendiri, etika kita, jangan ketagih dan sebagainya. Jadi saya akan tinggalkan saudara dengan satu klip video yang melihat kepada pertandingan pertandingan wacana keselamatan ICT yang terakhir pada tahun 2019. Saksikan dan saya ucapkan terima kasih sehingga kita jumpa dalam sesi yang akan datang. Selamat malam Malaysia di mana jua anda berada. 7th edition of this nationwide competition in English language, which is aimed at cultivating a strong culture of cyber safety and creating a platform for the utilization of higher order thinking skills among youngsters. A very good morning, I to the members of the panel of experts. We need a program to ensure that this is actually a very, very smart choice. And the most effective method. NICSAT is more than a journey because I think this is just once in a lifetime opportunity. NICSAT is not only a competition, it's a platform where we as students, the ones who participate, can voice out our ideas. Welcome to the first semi-final round of the 7th National ICT Security Discourse. NICSAT gives you so much information, so much experience, and NICSAT is actually the only competition that I've seen so far that prepares us for the outside world. All of these other websites that we already have. Champion of NICSAT 2019 is